Dalam rangka prakasa ekonomi, pertimbangan asasi terpasak pada keperluan mengadakan reformasi untuk menjamin pertumbuhan. Pertimbangan dunia sekarang membicarakan pertumbuhan yang rancak tetapi tidak terlepas dari usaha merungkai permasalahan kesenjangan yang membengkak dan kemiskinan yang melebar. Justru itu, kerangka pokok adalah untuk memacu pertumbuhan yang segar, mengambil kira perkembangan dan cabang pembelajaran yang baru serta tuntutan zaman, tetapi tidak terlepas dari tonggak utama, iaitu menjamin keselesaan rakyat melalui pendidikan dan kesihatan. Itulah juga yang menjadi sebahagian besar dari kerangka ekonomi madani, memperkasa rakyat yang telah kita luncurkan dan bertekad serta beriltizam untuk meneruskan agenda reformasi. Merangka kebijaksanaan dan kebijakan ekonomi termasuk belanjawan seringkali tertumpu pada pandangan para elit, pengurus ekonomi, cerdik pandai dan dialog dengan pengusaha, industri dan perwakilan serta peniaga kecil. Namun tidak dimungkiri kenyataan bahawa banyak pelajaran yang saya perolehi dari kunjungan ke akar umbi. Kunjungan menemui rakyat di akar umbi mengesankan, malah membantu kita memahami masalah rakyat dan merangka belanjawan pada tahun ini. Kita menyaksikan sendiri permasalahan rakyat akibat hakisan banjir, pendidikan, kesihatan, dampak sosial. Permasalahan ini ketara jika ditelusuri adalah mikrokosm permasalahan yang lebih luas. Walhasil, selain dari prakasa ekonomi makro yang diolah oleh belanjawan, persoalan kritis ialah bagaimana dasar yang mantap, kerangka yang canggih akan menjamin manfaat langsung kepada rakyat. Saya ke Felda Lahad Datu, Sabah 2 bulan lalu, memantau daerah yang pernah terancam dengan pencerobohan pengganas di Tandur. Segar kembali kisah insiden tersebut, pengorbanan prajurit, dukungan dan kesabaran rakyat. Dan prajurit yang terkorban itu ada dari Semenanjung, dan yang di Semenanjung yang pernah terkorban ada di Sabah dan Sarawak. Saya hadapi permasalahan yang berbangkit di Tambisan kerana tuntutan hak tanah adat. Saya lihat keperluan menambah kemudahan sekolah kebangsaan di sana. Saya juga berkunjung ke Pasar Siti Khadijah, Kota Baru, Kelantan. Melihat sendiri keadaan pasar yang daif dan uzur. Dan beberapa masalah asas seperti bumbung, tandas, bekalan elektrik dan air yang terus menghimpit warga dan peniaga. Selain daripada ancaman masalah banjir. Namun semangat mereka luar biasa kuat, cekal. Dan inilah satu-satu peniaga di pasar yang puluhan yang saya lawati yang menyatakan bahawa mereka rasa selesa bekerja dan mohon tentunya kalau ada bantuan, tetapi rasa lebih selesa kerana harga barangan yang mereka beli dari Thailand itu jauh lebih murah. Ini salah satunya pasar yang beritahu saya mereka berpuas hati kerana barang yang mereka peroleh murah dan dijual dengan harga lebih murah ketimbang kota-kota lain. Sebab itu saya segera mengumumkan peruntukan 5.5 juta ringgit bagi menambah baik pasar ikonik tersebut dan mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri. Lawatan saya ke Kapit, Sarawak, Alex, meninjau kemajuan beberapa projek pembangunan termasuk IPD Kapit dan jalan yang telah kita luluskan dan telah mula dikerjakan. Kapit merupakan daerah yang terpencil dan miskin. Namun saya terharu saat disapa oleh seorang ibu dari desa berlari berhampiran hadir hanya untuk menghadiahkan sehelai vest yang dibuat sendiri dari manik dan tenunan sendiri. Ketua Masyarakat Iban menyerahkan pakaian tradisional yang segak dan sungguh mengesankan bagi saya dan mengagumkan Azizah. Ternyata semangat segulai sejalai begitu mengakar dan menjalar hingga ke akar umbi. Di akhir acara, saya berkunjung ke rumah panjang Robert, Nangga Sebatu, untuk ketemu pemimpin tuan rumah selain masyarakat setempat. Dan ditambah lagi kerana
Saya lihat sendiri hakisan sungai yang dibuat permohonan berapa lama, tetapi mereka rasa terdesak kerana hakisan itu menghampiri rumah panjang mereka. Maka saya luluskan segera 2 juta ringgit untuk kerja-kerja menangani masalah hakisan tersebut. Jadi musibat banjir lazimnya turut memusnahkan tanaman. Malah yang paling terkesan dalam semua hadapi masalah banjir ialah golongan miskin, kerana mereka selalu duduk atau tinggal di pinggir sungai. Maka tak kala saya ke Alor, berunding dengan badan-badan agensi kerajaan persekutuan dan jabatan dan kerajaan negeri, saya setuju untuk meluluskan 13 juta ringgit untuk perbaiki infrastruktur, kemudahan sekolah dan bantuan kepada rakyat dan pesawah yang terkesan. Jadi yang nak saya sampaikan yang Bertuah adalah memaknai ekonomi madani adalah meneruskan dasar-dasar yang diluncurkan. Tapi khusus maksud menyusul sebagai ikhtiar mengemudi Malaysia ke landasan tepat dan gagah. Tidak mungkin kita dapat hulurkan bantuan begitu banyak kalau tidak dapat kita pacu pertumbuhan dengan lebih segar lagi.